membentangkan tugasan 2 BNMP 1084 Projek Digital, Sistem Ejaan dan Kegramatisan Tata Bahasa. Sebelum itu, kami akan perkenalkan diri dahulu. Nama saya Nur Izzah Izzati, boleh panggil saya Izzah. Nama saya Nur Fatihah Najwa, boleh panggil Najwa. Nama saya Nur Amira Natasha, boleh panggil Amira. Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu-cikgu. Baiklah, kami akan membentangkan sedikit pengenalan tentang definisi sistem ejaan dan gramatisan tata bahasa. Definisi sistem ejaan, aturan atau pedoman yang digunakan untuk menulis kata-kata dalam bahasa tertentu dengan cara yang sesuai dan mengikut standard. Seterusnya, definisi gramatisan tata bahasa. Kepatuhan atau rumus tata bahasa dengan menyempurnakan ayat-ayat yang tepat. Seterusnya, penggunaan tanda baca. Yang pertama, tanda baca merupakan simbol yang tidak berhubung dengan fonem, suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa. Penggunaan tanda baca yang betul bukan sekadar menjadi gaya penulisan seseorang tetapi juga berfungsi memperkukuhkan jalinan wacana dalam tulisan. Penggunaan tanda baca ini juga berperanan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati semasa pembacaan. Jadinya, kita akan pergi ke penggunaan tanda baca yang pertama. Penggunaan tanda baca yang pertama iaitu tanda nokta atau titik. Penggunaan bagi tanda nokta atau titik ni dia digunakan pada akhir ayat yang bukan pertanyaan ataupun seruan. Sebagai contoh, itu basikan saya. Teks itu dia dah tamat. Seterusnya, pada akhir singkatan gelaran, pangkat, jawatan dan sapaan. Contohnya, Prof. titik. Itu singkatan dia untuk profesor. Seterusnya, kita kepada garis miring. Garis miring ni penggunaan dia dalam penomboran kod surat. Contohnya, yang macam kita selalu tengok dekat surat, ada perkataan macam lepas tu ada KBM, palang 03, palang 02. Lepas tu, seterusnya sebagai pengganti kata dan atau pada nombor alamat. Contohnya, kosnya RM50 per hari. Maksudnya satu hari RM50. Seterusnya, lelaki atau perempuan. Dan akhir sekali pada alamat, kita boleh tulis jalan S2, Palang 123, 1000 Dimai. Baiklah, seterusnya ialah penggunaan tanda tanya. Ianya digunakan pada akhir ayat tanya. Contohnya, bagaimanakah keadaan ibu kamu? Dan seterusnya, ia juga digunakan di antara tanda kurung untuk menyatakan bahagian ayat yang disangsikan atau yang dapat dibuktikan dengan kebenarannya. Misalnya, gaji ayahmu RM10,000 setiap bulan. Di sini kita dapat lihat dia tidak pasti tentang gaji ayah kawannya. Jadi penggunaan tanda tanya diletakkan di sini. Yang seterusnya ialah tanda seru. Tanda seru ini sering digunakan pada akhir ayat seruan untuk menunjukkan perasaan marah, suka, sedih dan sebagainya. Contohnya, cheese, wah, aduh, syabas, amboi dan Penggunaan ini dalam kita gunakan cheese. Contohnya, cheese, sakit hatiku ini. Merupakan contoh tanda seru. Seterusnya, penggunaan tanda titik benih. Ianya digunakan pada akhir suatu pernyataan apabila diikuti suatu rangkaian atau pemberian. Contohnya, penduduk negeri Sarawak terdiri daripada pelbagai suku, iaitu Nokta Bertindih, Iban, Melanau, Melayu, Kayan, Bidayuh, Padan dan sebagainya. Yang kedua, ianya diletakkan pada akhir suatu pernyataan apabila diikuti dengan penjelasan. Misalnya, acara pertandingan melukis. Hari apa? Selasa, waktu 8 pagi. Yang ketiga, ianya berada di antara jilid atau nombor dengan halaman. Contohnya, Pelita Bahasa 6/2022, 2 Nokta Bertindih 4. Yang terakhir, ianya diletakkan dalam teks drama dan penulisan dialog sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, Amira, Izzah, belikan kakak air. Manakala Izzah berkata, baiklah kakak. Yang terakhir iaitu tanda sempang. Tanda sempang ialah berfungsi sebagai menyambung perkataan atau suku-suku kata dasar yang terpisah dalam sesuatu ayat. Ia juga mewakili gandaan dan menunjukkan sesuatu itu adalah banyak seperti bukit pukau, kuih muih. Ia juga digunakan apabila mempunyai
Bentuk terikat yang diikuti dengan kata nama khas yang dimulai dengan huruf besar. Contoh penggunaannya, majlis sambutan ulang tahun kakak saya yang ke-25 tahun diadakan di hotel. Kat sini ke-25 ni kita gunakan tanda sempam. Ini merupakan pautan permainan tanda baca. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan ke permainan melukis. Apakah penggunaan yang betul bagi tanda titik berkenip? Yang pertama, saya tidak suka kamu, titik berkenip. Kenapa? Titik berkenip. Awak berkata seperti itu. Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, iaitu titik berkenip, Melayu, Cina dan India. Wah, cantik ni kamu, titik berkenip. Baiklah, yang paling betul ialah rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, iaitu titik berkenip, Melayu, Cina dan juga India. Okey, di situ saja. Sekian, terima kasih. Kegramatisan tata bahasa terbahagi kepada tiga, iaitu kesalahan ejaan, Kesalahan kata. Dan kesalahan ayat. baiklah yang pertama. Kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan ialah penyimpangan atau kesilapan yang berlaku dalam bentuk tulisan dan tanda baca. Terdapat 9 tetapi saya akan terangkan 6, iaitu kesalahan huruf, kesalahan pola keselarasan vokal, kesalahan tanda sempam, kesalahan bahasa pinjaman, kesalahan konsonan dan kesalahan penjarakan. Yang pertama ialah kesalahan huruf. Kita boleh tahu kesalahan huruf ni terdapat 2, iaitu huruf besar dan huruf kecil. Okey. Huruf besar, yang pertama penggunaan huruf besar, contohnya dia berfungsi sebagai huruf pertama pada awal ayat. Contoh penggunaannya, hari ini cuaca sangat cerah. Yang kedua, semua huruf yang berbentuk singkatan kata nama khas. Contohnya Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. I huruf besar, P huruf besar, G huruf besar, K huruf besar, I huruf besar. Ini menunjukkan dia singkatan kata nama khas. Yang ketiga, huruf pertama setiap unsur nama orang, iaitu Muhammad Syahmirul. Kat sini kita boleh tengok setiap nama permulaan nama huruf besar. M huruf besar, S huruf besar dan M huruf besar. Yang keempat, huruf pertama ganti nama untuk Tuhan. Selalunya kita menggunakan untuk Tuhan, kita menggunakan dia dan nya. Jadinya perkataan di dan n ni menggunakan huruf besar. Yang kedua ialah huruf kecil. Huruf kecil ni macam mana kita nak gunakannya? Yang pertama ialah pada kata nama tempat. Contohnya sekolah, itu hurufkan kecil. Sebab kita tak ada spesifik sekolah tu. Selain itu macam dewan, sungai. Yang kedua ialah perkataan abad yang tidak bermula pada pangkal ayat. Seperti abad ke-21. Maksudnya tak guna pangkal ayat. Dia menggunakan tanda sempam dan dia menggunakan huruf yang kecil. Yang ketiga, huruf pertama kata bin atau binti. Bin atau binti tidak menggunakan huruf yang besar. Contohnya Syah bin Samad. Kat sini kita boleh tengok bin Samad ni, B ni huruf kecil. S dan S di hadapan dan S di belakang ni huruf menggunakan huruf besar. Yang keempat ialah huruf pertama nama gelaran, keturunan dan keagamaan yang tidak diikuti dengan nama orang. Contohnya Datuk, Said, Ustaz. Okey, yang seterusnya ialah tanda sempam. Tanda sempam ialah kesalahan tanda sempam melibatkan kesalahan yang berlaku semasa memerlukan penggunaan tanda sempam ataupun tidak. Banyak orang kekeliruan antara tanda sempam ini. Macam mana kita nak tidak confused dan tidak keliru? Izin. Yang pertama ialah semua kata ganda ni perlu mempunyai tanda sempam. Contohnya mandi manda, kata ganda, lagi kuih-kuih, lauk pauk dia menggunakan kata ganda dan menggunakan sempam. Yang kedua, kata bilangan perkataan yang mempunyai nombor perlu mempunyai tanda sempam. Contohnya ke-19, ke-21 menggunakan sempam. Yang ketiga, sebarang kata nama khas yang mempunyai perkataan se perlu dijarakkan dan ditambah sempam. Contohnya sedunia. Yang keempat, kata nama khas yang mempunyai imbuhan pinjaman seperti pro dan anti perlu dijarakkan tanpa sempam. Contohnya pro barat. Maksudnya kat sini pro dan sempam tulis barat. Boleh juga anti sempam Jepun, anti Jepun. Yang seterusnya, kesalahan penjarakan. Kesalahan penjarakan melibatkan kesalahan yang perlu berlaku semasa sesuatu bentuk ejaan perlu dijarakkan atau dirapatkan. Kat sini banyak orang keliru juga antara kesalahan penjarakan ni. Okey, kita tengok ejaan yang salah dan ejaan yang betul. Yang pertama, prasekolah.
prasekolah yang dizarakkan ni salah dan yang ni betul. Yang kedua di hospital. Yang ni salah dan ni betul. Kenapa ni betul? Sebabkan dia merujuk kepada tempat. Pada tempat. Yang ketiga di makan. Di makan yang ni salah dan ni betul. Ini merupakan kata sendi nama dan perlu dirapatkan sebabkan dia merupakan makan yang merupakan kata dasar. Yang keempat, matahari. Matahari yang ni jarak dia salah sebenarnya. Yang betul ialah matahari dia rapat. Sebab apa? Dia merupakan kata mazmuk yang mantap. Dan kata mazmuk yang mantap ni terdapat ada 15 kata mazmuk. Tak silap saya. Yang terakhir ialah atur cara. Atur cara ni yang ni salah sebab apa? Atur cara ni bukan merupakan kata mazmuk yang mantap. Dia perlu dijarahkan. Dan yang seterusnya, kesalahan pola kelarasan vokal. Terdapat 6 bagi bunyi vokal, huruf-huruf yang melambangkan. Contohnya A, E, I, O dan U. Huruf E juga ditulis 2 kali kerana huruf itu melambangkan 2 bunyi vokal yang berlainan. Yang pertama, E pepet. E pepet ni seperti dalam perkataan emak. Dia menggunakan E pepet. Yang kedua, E taling. E taling ni seperti dalam perkataan esok. So kita boleh nampak perlainan dan kelainan antara E pepet dan E taling. Emak dan esok. Ni terdapat juga dalam kelas pola kelarasan vokal. Kita boleh lihat. Kalau macam E pepet A, emak, kelam, telang. Contoh E pepet I, lebih, betik, sembelih. Okey. Yang seterusnya. Seterusnya, kita akan beralih kepada kesalahan kata. Kesalahan kata ialah kekeliruan atau kesilapan yang dilakukan dalam bentuk tulisan ataupun desain. Terdapat 4 kesalahan kata, iaitu kesalahan kata nama, kesalahan kata kerja, kesalahan kata adjektif dan juga kesalahan kata tugas. Yang pertama ialah kesalahan kata nama. Baiklah, kita melihat yang salah dahulu. Kita hendak ke sana. Kata Aina dan Ain kepada Amira. Kenapa ianya dikatakan salah? Kerana kita hendak ke sana. Kata Aina dan Ain kepada Amira. Sepatutnya kami hendak ke sana. Kata Aina dan Ain kepada Amira. Perkataan kita tidak merujuk kepada konteks yang ramai, iaitu Aina dan Ain. Sepatutnya kita menggunakan kami. Lebih merujuk kepada Aina dan Ain. Seterusnya, cikgu, aku hendak ke tandas. Kata Aifah kepada Cikgu Najwa. Kata yang betul, cikgu, saya hendak ke tandas. Kata Aifah kepada Cikgu Najwa. Dalam konteks ini, penggunaan saya lebih formal kerana kita bercakap dengan seorang guru. Seterusnya ialah kesalahan kata kerja. Aina balik kampung semalam. Kata yang betul, Aina balik ke kampung semalam. Penggunaan ke tidak digunakan di bahagian sebelah sana dan ianya sangat tidak sesuai. Seterusnya, Amira membeli adiknya buku itu. Ianya salah. Sepatutnya Amira membelikan adiknya buku itu. Kata kan tidak digunakan di sebelah pembeli di kata yang salah. Seterusnya, kesalahan kata adjektif. Gadis itu bencikan bau durian. Kesalahan yang betul ialah gadis itu benci akan bau durian. Sepatutnya kata akan digunakan selepas perkataan adjektif, iaitu benci. Sama juga seperti ini, Izzah rindukan kekasihnya yang tinggal di Selangor. Ia sepatutnya Izzah rindu akan kekasihnya yang tinggal di Selangor. Perkataan akan sepatutnya digunakan selepas kata adjektif, iaitu rindu. Yang terakhir ialah kesalahan kata tugas. Kata tugas yang salah, yang pertama, surat ini dari Ikuan ke Nabihah. Sepatutnya surat ini daripada Ikuan kepada Nabihah. Perkataan dari dan daripada, sepatutnya daripada ini digunakan dengan konteks yang lebih sesuai kerana dari lebih merujuk kepada arah. Akhir sekali, aduhai, sakitnya hati aku. Kata yang betul, aduh, sakitnya hatiku. Perkataan aduhai tidak sesuai digunakan dalam konteks ini kerana ianya lebih kepada perkataan yang perasaan yang lebih bersifat kesian, manakala aduh lebih sesuai dengan perkataan yang melibatkan sakit. Okey, seterusnya Seterusnya kita pergi kepada kesalahan ayat. Kesalahan ayat ialah kekeliruan atau kesilapan yang berlaku dalam pembentukan ayat.
terdapat 9 jenis kesalahan kata yang lazimnya dilakukan, tapi saya akan menerangkan hanya 5. Kesalahan yang pertama, kesalahan susunan ayat. Yang kedua, kesalahan klausa. Yang ketiga, kesalahan ragam ayat. Yang keempat, kesalahan ayat perintah. Dan yang terakhir, kesalahan ayat majmuk. Kita lihat kepada kesalahan susunan ayat yang pertama. Kesalahan susunan ayat yang merangkumi kekeliruan susunan ayat seperti berikut. Ayat yang salah, itu kereta berwarna merah. Ayat dia menimbulkan kekeliruan sebab dia macam pelik bunyi dia. Lepas tu ayat yang betul merupakan kereta itu berwarna merah. Yang ini lagi betul sebab dia punya objek dekat depan. Yang ini dekat tengah. Jadi itu yang betul. Seterusnya kita pergi kepada kesalahan klausa. Kesalahan klausa merangkumi klausa yang tidak lengkap sama ada pada bahagian subjek atau bahagian predikat seperti yang berikut. Ayat salah, adik membeli. Kita tak tahu adik dia beli apa. Jadi dia tergantung, tak lengkap. Jadi ayat yang betul, adik membeli mainan. Jadi ayat ni lengkap. Yang ketiga, kesalahan ragam ayat. Merangkumi kekeliruan pembentukan ayat pasif. Sama ada ayat pasif ganti nama diri atau ayat pasif berimbuhan seperti ayat yang salah, buku novel yang baru itu dibeli oleh saya. Yang ayat yang betul, buku novel yang baru itu saya beli. Kita tak boleh guna dibeli oleh saya sebab dia merupakan kata gantian pertama. Jadi kita guna ayat yang sebegini. Yang keempat, kesalahan ayat perintah yang merangkumi kekeliruan penggunaan ayat perintah. Ayat yang salah, tolong jangan datang ke sini. Kenapa dia salah? Sebab dia ada 2 ayat perintah. Jadi dia tak boleh. Jadi ayat yang betul kita ambil 1. Jangan datang ke sini. Itu ayat yang betul. Yang terakhir, kesalahan ayat majmuk. Merangkumi kekeliruan penggunaan ayat majmuk. Ayat yang salah, Alia belajar sambil Alia mendengar lagu. Kat sini dia ada 2 subjek. Jam dia berulang. Ayat yang betul, Alia belajar sambil mendengar lagu. Ayat majmuk ni lagi sesuai sebab dia tidak berulang. Ini merupakan pautan permainan. Jadi kita akan mainkan permainan ini sebentar. Bola menyepak adik. Kita boleh lihat ayat dia sangatlah salah sebab susunan ayat dia tak betul. Pusing yang seterusnya. Kat sini ayat tanya bagaimanakah cara untuk melukis perahu. Kita boleh tengok susunan ayat dia betul dan dia menggunakan kata tanda yang betul. Pilih perkataan yang di-answer dengan betul. Yang mana satu betul? Ada sungai, sungai. S yang A, sungai huruf S huruf besar. B, sungai huruf kecil. C, ada 2 S. Dan D, ada sungai. S-O. Jadinya jawapan yang betul ialah B. Sebab apa jawapan B yang betul? Sebab sungai ni merupakan kata nama am. Dia menggunakan masa lapangnya untuk belajar. Jadi, kesalahan ejaan A, kesalahan tata bahasa B, kesalahan tanda baca C dan D, kesalahan makna. Kita dapat lihat di sini ialah perkataan menggunakan salah eja. Sepatutnya ianya terdapat 2 G iaitu MENGGUNAKAN. Jadi kita dapat tahu ianya A, kesalahan ejaan. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.